Hai, Assalamualaikum. Okey, bersama semula dengan Cikgu Azlina. Okey, hari ini Cikgu ingin ajar tentang jatuh bebas. Okey, video sebelum ni Cikgu dah ajar tentang pecutan graviti. Okey, ingat balik ya, pecutan graviti. Dan sambungannya yang ni lah, jatuh bebas. Okey, sekarang kita tengok tentang apa kita punya objektif pembelajaran. Yang pertama, okey, untuk apa? Untuk mentafsir graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Kita tengok graf macam mana kan, graf gerakan tu. Okey, dan menjalankan eksperimen mengkaji keadaan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Okey, apa benda tu jatuh bebas dan bukan jatuh bebas? Okey, juga akan terangkan di sini. Okey, yang pertama sebagai permulaan. Okey, perhatikan di sini. Okey, kamu tengok, adakah masa yang diambil oleh bulu burung ini sama dengan masa yang diambil oleh bola untuk jatuh ke permukaan bumi? Okey, perhatikan video ini. Okey, kita ada bola dan bulu burung. Tengok siapa jatuh dulu. Nampak kan? Bola yang jatuh dulu ke permukaan bumi ataupun bawah lah kan. Okey, kenapa tak jatuh serentak? Kenapa bola dahulu? Okey, berkaitan dengan jatuh bebas. Okey, kamu perhatikan. Okey, ni contoh animasi tentang macam mana bulu burung tu jatuh. Kan dia, kamu nampak dia bergerak-gerak. Ditiup angin. Kemudian boleh jatuh ke bawah kan. Sedangkan kalau bola, dia bergerak kiri kanan boleh jatuh, dia straight jatuh ke bawah. Nampak di sini. Kalau bulu burung, dia ada masalah sebab ada udara. Okey, ada rintangan. Cikgu baca sebelum ni, pecutan graviti, ada rintangan udara. Jadi bulu burung lambat sampai ke permukaan berbanding bola. Okey, tapi apa yang kita nak tahu tentang jatuh bebas? Tengok kat sini. Okey, satu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Okey, hanya ada daya graviti sahaja. Maksudnya tak ada pengaruh rintangan udara. Barulah objek tu dikatakan objek tu jatuh bebas. So, jadi yang tadi, video tadi bermaksud bulu burung dengan bola tu bukan lagi kategori jatuh bebas lah. Okay, sebab ada rintangan udara. Okay, seterusnya. Okay, sebagai contoh, sehelai kertas tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Macam sebut tadi lah. Okay, jadi dia tak jatuh bebas. Sama macam bulu burung tadi. Okey, objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama. Okey, ingat lagi tak pecutan graviti berapa? Okey, kita recall balik. Pecutan graviti semua objek adalah 10 meter per saat. Okey, dia kata tanpa mengira jisim dan bentuknya. So, ingat eksperimen sebelum tu kan? Kita guna pemberat 50 gram, pemberat 100 gram, 150 gram, tapi pecutan gravitinya sama walaupun jisimnya berbeza. Okey, tu baru kita sebut dia jatuh bebas. Dia maksudnya hanya ada pengaruh pecutan graviti dan tidak diganggu oleh rintangan udara. Okey, seterusnya, walau bagaimanapun, jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum, iaitu dalam ruang yang tiada udara. So, kalau tak ada udara, kita sebut dia vacuum, keadaan vacuum. Barulah objek tersebut jatuh bebas sebab tidak ada rintangan udara, kan? Okey, so dalam kebuk vacuum, okey, nanti cikgu akan terang. Cikgu akan tunjuk macam mana eksperimen nak tengok bulu, maksudnya macam contoh bulu burung tadi boleh jatuh serentak sama dengan bola. Syaratnya mesti dalam keadaan kebuk vacuum. Maksudnya tiada udara lah. So, selai bulu ayam dan bola tenis yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan mendarat pada masa yang sama. Okey, tengok kita tengok nanti cikgu tunjuk videonya.
Okey, sekarang ni untuk video ni kamu perhatikan. Okey, yang pertama, bola dilepaskan pada ketinggian tertentu. Okey, maksudnya pegang bola, lepaskan bola ke bawah. Okey. Yang kedua, bola dilontarkan menegak ke atas. Okey, bola kita pegang, kita lontarkan. Baling bola tu ke atas. Okey, tengok video ni. Okey, yang ni bola dilepaskan pada ketinggian tertentu. Nampak? Okey, step ni. Okey, cikgu slowkan. Okey, kamu perhatikan sini. Okey, bola pada ke atas. Dia kata objek pegun dengan lajunya 0 meter per saat. Okey, sekarang ni bola dilontarkan menegak ke atas. Okey, bila dia sampai atas, bila dia sampai atas, bola itu di sini dikatakan telah mencapai sasaran maksimum dengan lajunya 0 meter per saat. Kau nampak? Dia naik, lepas tu dia sampai tahap yang paling tinggi lah. Maksudnya kita panggil sasaran maksimum. Dia tak naik ke atas dah dan dia jatuh ke bawah semula. Okey, di bawah ni bola tu dalam keadaan laju tertentu lah. Maksudnya laju contoh diletak kat sini V meter per saat. Okey, laju tertentu. Okey, kita ulang balik tengok. Okey, tengok lagi sekali. Okey, macam ni kan. Bola dipegang kat sini. Okey, dia tak bergerak lagi. So, objek dalam keadaan pegun. Kalau pegun, laju dia kosong lah. 0 meter per saat. Kemudian bola tu dilepaskan ke bawah. So, dalam keadaan tu, daripada laju dia 0. Kemudian laju pun bertambah. Okey, seterusnya. Okey, sekarang ni keadaan kita bola lontarkan ke atas. Okey, kamu nampak kan bola tu dah mencapai sasaran maksimum di situ, di atas tu. Pada keadaan sasaran maksimum, laju bola tu 0 meter per saat. Kemudian di bawah ni laju V meter per saat. Okey, kamu kena faham pergerakan bola ni. Buat cikgu nak terang tentang graf gerakan. Kita dah belajar kan tajuk sebelum ni tentang graf gerakan. Kita dah belajar graf sasaran masa, graf laju masa. Okey, benda yang sama kita nak terangkan tentang pergerakan bola ni. Okey, yang pertama kita nak tengok okey, objek yang dilepaskan pada ketinggian tertentu. Okey, tu yang maksudnya tadi mula bola dipegang. So dipegang, di sini keadaan dia pegun. Lajunya 0 meter per saat. Kemudian kita lepaskan bola, jatuh ke bawah. So pada masa tu laju bertambah. Okey, di sini kita nak tengok macam mana dia punya graf gerakan. Untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Okey, kita jumpa lagi graf kan. Okey, itu kita dah tengok dah. Kita dah belajar tentang graf laju masa. Okey, yang ni untuk graf laju masa yang ni, okay, kita tengoklah label paksi Y dia laju lah meter per saat. Paksi X dia masa dalam minit saat. Okey, di sini keadaan dia ni kosong. Dia kata sebelum dilepaskan, laju objek adalah sifar. Okey, rujuk rajah lah senang. Keadaan di sini. Okey, keadaan sebelum bola tu kita lepaskan, laju objek tu sifar. Okey, 0 meter per saat. Objek berada dalam keadaan pegun. Okey, pada masa ni objek dia pegun lah, dia tak bergerak. So dalam graf kita letak dia, maksudnya laju dia kosong lah kat sini kan. Laju kosong. Okey, kemudian apabila objek dilepaskan, bila kita dah lepaskan objek tu, kita lepaskan bola tu, laju objek bertambah dengan seragam. Okey, dia dah bertambah dengan seragam. Kemudian kita perhatikan kecerunan graf laju masa sama dengan pecutan. Okey, yang ni pun kamu dah belajar dah sebelum ni. Cikgu siap buat video TikTok lagi nak bagi kamu ingat. Graf laju masa, kecerunan dia adalah pecutan. Okey, di sini lagi dia bagi tahu pecutan ini dikenali sebagai
Kita panggil dia pecutan graviti. So, nampak tak kaitan yang kita belajar? Kita dah belajar graf halaju massa. Kita belajar pula pecutan graviti. Belajar pula jatuh bebas. Okay, semua kita tengok kat dalam ni kan. Kamu kena faham betul-betul tajuk sebelum ni. Sebab semuanya berkait. Nah, so kat sini, bila dia kata bila halaju bertambah, kamu tengok apa pada graf ni. Okay, contoh kalau cikgu letak masa kan. Sini tak letak masa. Okay, katalah cikgu letak sini masa. Sini, okay. 1, 2, 3. Okay, katalah sampai 3 saat. So, kalau yang ni pun tak ada masa, tak ada ni punya halaju. Kita letak je halaju. Kita bagi contoh untuk perbandingan. Contoh yang ni halaju ni 2, 4. Okay, sini 6. Okay, so maksudnya kita nampak. Pada 1 saat. Sekejap cikgu ambil pembaris. Okay ni. Contohlah dalam keadaan contoh 1 saat. Ni kan. Okay, masa dia di sini. Okay, katalah dekat-dekat dengan 2. Bila dah jadi saat yang kedua, halaju bola tu, okay, katalah dah jadi 4 meter per saat. Bila dah capai, okay, dah sampai 3 saat lah. Lebih kurang je. Okay, katalah 2.5 saat. Halaju bola dah jadi 6 meter per saat. Okay, cikgu mana nak tunjuk perbandingan. Nampak tak? Dekat sini, halaju bertambah. Ni kata ni halaju bertambah ni. Okay. So, bila halaju bertambah, macam ni pattern graf dia. Okay, seterusnya. Okay, bagi graf sesaran masa. Okay, kita masih lagi menggunakan situasi yang sama. Bola dalam keadaan pegun di atas. Kemudian dilepaskan. Dan di situ halaju dia bertambah. Okay, bagi graf sesaran masa. So, ingat kalau sesaran, paksi Y dia sesaran. Paksi X dia masa. Okay, tengok yang nombor 1 dulu. Okay, sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah sifar. Okay, mula-mula sesaran dia sifar. Maksudnya ialah dia tidak ada pergerakan bola. So, bola tu statik saja di situ kan. Jadi, sifar lah sesaran objek dia. Jadi, di sini. Sesaran sifar mula. Objek berada dalam keadaan pegun. Okay, step yang kedua. Sebaik-baik sahaja bola dilepaskan, objek bergerak dengan halaju yang kecil. Okay, maksudnya dia bergerak halaju yang kecil. Maksudnya dia tak laju lagi. Dia baru nak bergerak kan. So, halaju yang kecil. Okey, ini dapat dilihat melalui nilai kecerunan yang kecil. Ni pun kamu belajar ke sebelum ni? Kita terangkan. Kalau graf sesaran masa, dia punya kat sini ni kecerunan dia. Kecerunan dia adalah nilai halajunya. So, pada masa ni kita tengok nilai kecerunan dia nilai kecil kan. So, maksudnya pada masa ni halaju bola tu masih lagi kecil. Okey, kemudian yang ketiga ni. Ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan halaju yang lebih besar daripada halaju awal. Okey, kat sini. Okey, bahagian di sini lah ditunjuk. Dalam keadaan jatuh bebas. Okey, dia kata dia bergerak halajunya lebih besar daripada halaju awal. Maksudnya kat sini, kecerunan dia lagi tinggi. Kalau kita tengok nak tahu kecerunan tinggi tak tinggi, tengok dia punya kecondongan graf lah. Okay, cara cikgu nak mudah faham kan. Tengok kecondongan graf. Kalau graf tu condong, maksudnya nilai kecerunan dia tinggi. Kalau graf tu kurang condong, macam yang pertama ni kan. Macam dia landai je kan. So, maksudnya kecerunan dia rendah. Okay. So, yang step yang ketiga ni, ingat dia kata halaju kat sini dia lebih besar ataupun lebih tinggi daripada halaju awal. Okey, ni ayat akhir lah kata halaju akhir. Ni halaju awal. Okey, ini dapat dilihat melalui nilai kecerunan graf yang lebih besar. So, kecerunan graf yang lebih besar di sini. Okey, macam tu dia punya penerangan dia. Okey, seterusnya. Okey, bagi kita nak tengok pula graf gerakan untuk objek yang bergerak melawan daya graviti. Okey, tadi bola jatuh bawah dia ikut graviti kan. Tapi sekarang ni,
Menentang graviti maksudnya bola daripada bawah, kita baling ke atas sampai dia naik paling tinggi, then dia turun bawah balik. Kita nak tengok yang pergerakan dia ke atas tu. Yang ke bawah kita tak mau kira. Kita tengok atas. So, mula-mula dia dekat bawah lah di sini. Okay, ni step yang pertama. Okay, pada masa ni dia ada hal lajunya V meter per saat. Kemudian dia makin ke atas, sebelum dia terhenti tu, hal laju dia makin kurang. Dia makin slow, baru dia berhenti dan dia turun balik. Tu dia sebut ni hal laju berkurang. Okey, sampailah bola tu mencapai pada tahap sesaran maksimum. Pada masa ni hal lajunya 0 meter per saat. Okey, kita tengok graf yang nak diterjemahkan. Okey, gambar yang tadi cikgu tak match kat sini. So, cikgu ulang balik kat sini. Gambarnya bola di bawah. Okay, naik ke atas kan. Sampai dia capai sesaran maksimum. Macam tu. So kat sini yang pertama di mana? Okey, apabila objek dilontarkan ke atas, objek mula bergerak dengan hal laju V meter per saat. Okey, kita recall balik tengok yang sebelum ni. Yang ni kat sini hal lajunya V meter per saat. Okay, bila objek dilontarkan ke atas. Kat sini tu ni. V meter per saat. Okay, kemudian step yang kedua di sini, hal laju objek semakin berkurang. Okay, di sini hal laju dia dah makin berkurang. Okay, apabila objek bergerak ke atas. Jadi bila hal laju berkurang, kamu tengok. Okay, sama juga kalau kita anggapkan nilai graf kan. Okay, kalau sini kita bagi nilai hal lajunya 0, 2, 4, 6. Okay, sini 8. Okay, mula-mula keadaan kat sini kita mulakan, contohnya hal laju bola tu 8 meter per saat. Masa jalan kan 1, 2, 3, contoh 4. Okay. Contoh, maksudnya mula-mula hal laju bola tu kita katakan 8 meter per saat. Kemudian dalam keadaan yang ni, contoh ni, nampak dia makin, nilai hal laju dia makin berkurang. Macam ni pun. Contoh pada saat yang 2.5 saat. Contohlah kan. So hal laju dia lagi sikit. Dah jadi katalah 2.8 meter per saat. So nampak hal laju dah semakin berkurang. Kalau tadi 8, sekarang dah jadi lebih kurang 4. Okey, kecerunan graf hal laju masa adalah negatif. Okey, dalam keadaan ni kecerunan dia negatif. Okey, kita tengok pattern graf. Kalau graf kita ni, katanya ni paksi dia kan. Kalau graf dia bergerak, ni kalau graf hal laju lah, hal laju melawan masa. Kalau graf dia macam ni, kita dapat kecerunan grafnya positif. Tapi sekarang ni maksudnya dia turun kepada negatif. Kecerunan graf ni negatif. Kalau nak faham tak faham, kamu kena tengok balik video sebelum ni tentang graf hal laju masa, cikgu dah terangkan. Kemudian seterusnya pada ketinggian maksimum. Maksimum ni kat mana? Kat sini. Ketinggian maksimum. Hal laju objek adalah sifar. So hal laju dia hal laju sama dengan 0 meter per saat. So macam tu lah. So kita nampak kalau di sini pun nampak kat sini nilai dia kan 0 kan. Hal laju 0. Macam tu. Alright. Bagi graf sesaran masa pula. Sebaik-baik sahaja objek dilontarkan ke atas. Ikut rajah ni. Objek bergerak dengan hal laju. Di sini hal lajunya V meter per saat. Pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Dia ada, maksudnya ada pergerakan kan. Contoh ingat balik video tadi kan. Bola naik. So ada sesaran bola tu dah. Dia bergerak kan. Kemudian di sini so nampaklah sesaran. Berapa kosong sesarannya.
Lepas tu nampak ni ada nilai. Contoh ni 2, 4, 6, 8. So contoh 1, 2, 3. Okey, contoh pada saat pertama, okey, sesaran dia jadi kata 5 meter. Saat kedua, sesaran dia okey 7 meter. Okey, nampak sesaran dia bertambah. Objek bergerak ke atas dengan hal lajunya semakin berkurang di sini. Okey, konsep yang sama yang tadilah. Hal laju semakin berkurang sebab tu dia sampai atas sekali sesaran maksimum dia akan berhenti. Di sini sesaran maksimum. Okey, ni gambar yang di sinilah. Sesaran maksimum iaitu hal lajunya 0. Objek itu berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah. Okey, macam tu lah dia tafsirkan daripada pergerakan bola tadi dalam bentuk graf. Okey, jangan lupa like video cikgu, subscribe, share, bagi kawan-kawan lain tengok. Kawan-kawannya sama-sama boleh ulang kaji balik. Okey, kamu juga boleh follow TikTok cikgu, yang ni kamu, nama dia kat sini tiktok.com/elayanunilamsari112. Okey, adalah cikgu buat sikit-sikit video untuk kamu ingat benda-benda penting. Okey. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.